Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita temu pada malam ini untuk kita teruskan menyambung tadabbur surah Al-Fatihah. Hamdalah, tajuk hamdalah lagi. Jadi kita telah ulas sikit tentang nikmat. Sebab ayat ini cerita tentang nikmat-nikmat daripada Allah. Bila sebut puji, alhamdulillah, itu tanda apa? Puji dan syukur terhadap banyak nikmat yang Allah sebutkan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi di antara nikmat-nikmat yang banyak, pertama sekali adalah nikmat Allah cipta alam ini, yang mana semua ditundukkan untuk manusia. Allah ciptakan alam ini untuk kita semua. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, tanya huwallazi ja'alakumul arda firasya was samaa binaa. Ya, Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Itu dalam surah 2 ayat 22. Alladhi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh perhatikan ayat saya bacakan, saya ulas ayat tu Okey. Alladhi ja'ala lakumul arda. Dialah yang menjadikan. Jadi kita telah bincang, dia sebut ja'ala maksudnya apa? Lebih kepada menyediakan. Menyediakan benda daripada yang telah ada asasnya, lalu Allah persiapkan yang lain sebagai tambahan lagi. Bila Allah sebut khalaqa, maksudnya apa? Allah mencipta daripada tidak ada contoh, lalu diciptakan. Jadi dia lah menjadikan untuk kamu bumi ini firasyan, sebagai firash, hamparan. Yang dimasukkan ini firash adalah mudah untuk kita bermuamalah di atas permukaannya. Bahkan bukan di permukaannya, pada bumi itu, di dalamnya hasil boleh mudah untuk kita gali dan cari hasil dan sebagainya. Di dalam bumi pun kita dapat rezeki. Bahkan itu disebut juga firasyan. Was-samaa binaa, dan langit sebagai bumbung, binaan. Tadi surah Al-Baqarah ayat 22. Surah Al-Baqarah ayat 22. Muka surat 4. Was-samaa binaa, dan langit sebagai atap. Bina ni maknanya sesuatu yang tinggi di atas, sebagai atap yang melindungi kita. Wa anzala minas samaa, dan fungsinya dari antara langit dan bumi itu ada sesuatu yang boleh memberi manfaat, iaitu air, iaitu hujan. Hujan ni bukan langit. As-samaa di situ itu adalah maksudnya apa? Atas. Hujan ni sifatnya dia di atas, tapi dia bukan, hujan tu bukan turun dari langit sebenarnya. Hujan tu dia dari awan. Awan tu tak sampai langit lagi. Awan tu di antara langit dan bumi. Itu air tu dia duduk di antara langit dan bumi. Itu dalam ayat yang lain. Dalam ayat surah Al-Baqarah juga ayat 164 ada Allah sebut tentang tu. Ayat 164 Boleh kan kalau nak buka? Kita buka surah Al-Baqarah ayat 164 tu. Muka surat 25. Ayatnya panjang. Ayatnya panjang. Jadi Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil lail, dan perubahan, pertukaran. Al-lail iaitu malam, wan nahar, dan siang. Wal fulki, dan kapal. Allati tajri fil bahri, yang ia berlayar di atas lautan, di lautan. Bima yanfa'un nas, dengan membawa muatan yang ia memberi manfaat kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama', dan apa yang Allah telah turunkan dari langit. Mimma, dari air, iaitu hujan. Fa ahya bihil arda, lalu
menghidupkan dengannya apa yang ada di bumi. Dari atas tadi turun air, lalu di bawah ini hidup subur. Ba'da mautiha, sesudah kering, sesudah mati. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan dia mengembang biakkan padanya dari setiap dabbah, sesuatu yang boleh bergerak. Dabbah ni ada ulama ada banyak pendapat. Dabbah ada yang khusus untuk haiwan sahaja. Ada pendapat lain, dabbah ni segala yang boleh bergerak berjalan, iaitu termasuklah manusia. Wa tasrifir riyah, dan pergerakan angin. Wasahab, yang membawa awan. Sahab ni awan gelap tu. Al-musakhkhar, yang tundukkan bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Ini ayat dia lah. Awan yang gelap itu, angin tu tiup di mana hujan turun, angin tu tiup di mana tempatnya, kan, diutuskan. Dan di mana dia digerak di antara langit dan bumi. Wal ard wal laayatin liqaumin yaqil. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang mereka mahu berfikir. Ini semua yang kita telah bincang beberapa nikmat tu. Sebab itu Allah sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib kita letakkan pada siapa? Pada Allah. Kerana dia ada Rabb, pengurus, pencipta, pengatur sekalian semua alam ini. Yang dengan alam yang diciptakan ini menjadi nikmat untuk kita, dan semuanya bermanfaat untuk kita. Dengan sifatnya lagi disempurnakan dengan sifatnya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman ni apa? Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah ni macam juga maksudnya tak berkira. Kalau orang kaya tu maksudnya Allah ni, kalau kita kata Maha Pemurah ni, contohnya apa? Kita kalau orang dah buat jahat kan, lepas tu dia dah minta maaf, lepas tu kita maafkanlah, tapi ada tak rasa lagi, contohnya kehati-hatian kita tu, kan, itu baru sikit lah. Ataupun seorang datang rumah, orang susah datang rumah kita, lepas tu dia minta apa? Dia minta makanan. Ni orang kaya, ni rumah orang kaya ni. Ada seorang susah, orang pengemis datang rumah minta makan. Tu orang kaya tu buat apa? Dia baik lah. Dia bagi apa? Dia bagi dia pun bagi makan kepada orang tu. Okey. Kemudian dia pun pergi. Dah lah, dah bagi makan, dah okey lah. Lepas tu tempat makan dah, dia orang tu pergi berlalu. Tu pemurah tak? Rahman ke bukan? Belum lagi. Dia macam ni. Sebab apa? Manusia tak mampu untuk capai ni lah. Sebab itu Maha Pemurah ni hanya milik Allah saja. Dia beri sesuatu yang dia pun tak perlukan. Malah dia boleh lebih dia beri. Umpama macam seorang pengemis datang, bukannya dia bagi makannya, dia ajak pengemis masuk rumah, jom duduk rumah, ambil rumah saya. Boleh? Mampu buat macam tu? Mampu tak? Ambil saja apa-apa saja. Tak mampu kita nak buat. Malah Allah lebih daripada itu. Itulah. Itu Rahman. Sebab itu bahkan apa, Fir'aun pun dapat apa? Ada pun manusia yang paling jahat di muka bumi ini tetap dapat apa? Dapat makan minum. Tetap dapat semua juga. Dapat kebaikan. Tetap juga dapat Allah hantar petunjuk. Fir'aun tu Allah bagi, Allah sayang tak ke dia? Kalau Allah tak sayang, Allah tak bagi dia Nabi Musa. Tapi tetap macam mana pun dia mengaku Tuhan pun, bahkan Allah hantar dia Nabi Musa. Itu tanda rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, pemurahnya Allah. Sebab itu Rahman ini yang paling utama kita nak kaitkan dengan apa? Bukan sekadar nikmat. Nikmat itu dianggap kecil je. Bila kita nampak Rahman Allah ni yang paling besar, kalau nak bandingkan dengan nikmat-nikmat ni, Allah yang paling besar apa? Hidayah. Itulah Rahman yang paling besar. Sebab tu Allah sebut Ar-Rahman, apa? Surah Ar-Rahman Allah kaitkan apa? Alam Al-Quran. Sebab itulah nikmat paling besar daripada yang lain tu. Kalau nak banding alam Al-Quran tu dengan nikmat-nikmat makan, minum ni semua, kecil je. Paling besar adalah Quran tu lah. Petunjuk itu yang paling besar sekali nikmat dia. Tapi manusia tak sedar, dia tak nampak. Jadi sebab itu kita bahagikan nikmat ada berapa? Nikmat ada antara ni sikit lah. Alam semesta ni, semua yang Allah cipta yang kita boleh guna. Kemudian alat ma'rifah Allah bagi kita, panca indera Allah bagi kita, mata, akal, telinga. Dan Allah bagi kita alam ma'rifah lagi apa? Lisan.
Wa lisanan wa syafatain, dan lisan dan dua bibir. Supaya ni ada apa? Alat interaksi. Setelah dah terima maklumat, dapat sebarkan maklumat. Dan nikmat yang paling besar adalah apa? Allah beri kita Al-Quran, hidayah, Allah beri kita Rasul, dan Allah beri kita Islam ini. Inilah nikmat paling besar. Kita telah bincang. Dan ada lagi nikmat-nikmat lain dalam bentuk apa lagi? Sebagai dalam termasuknya ni, rezeki. Boleh ditambah rezeki. Iaitu apa? Rezeki tak ada kat sini kan? Ada lagi boleh tambah nikmat rezeki. Apa rezeki? Rezeki itu antaranya dua, iaitu as-sihah wal farah. Kesihatan dan masa, umur. Itu nikmat. Itu nikmat juga. Apa dia? Kesihatan dan waktu lapang. Ingat, tu boleh tambah. Nikmat yang lagi Allah beri itu rezeki, iaitu kesihatan, umur, rezeki ya. Itu dalam hadis Nabi sebutkan, ni'matani maghbunun fihi ma katsiran minan nas. Dua nikmat yang menyebabkan manusia menjadi lupa, ataupun seolah-olah dia bebal. Macam tu lebih kurang. Dia jadi apa? Dia jadi terpukau dengan nikmat tu. Jadi dia leka, dia gunakan nikmat tu, akhirnya dia, rupanya tak ada manfaat apa-apa buat dia. Iaitu as-sihhatu wal farah, iaitu kesihatan dan juga waktu lapang. Ni nikmat paling besar sebenarnya. Umur dan kesihatan adalah nikmat paling besar. Bayangkan, dua nikmat tadi, kesihatan dan waktu lapang tiada, umur tak ada. Pertama kesihatan. Kalau lah tak ada seorang itu, kesihatan dia tak ada, dia boleh guna tak semua nikmat ni? Berguna tak nikmat lain ni? Boleh tak? Ada harta banyak, alam ni semua dia punya, dapat? Boleh pakai? Tak boleh, tak sihat. Ada mata ni dapat tengok je lah, tapi boleh makan? Boleh, tak boleh. Quran pun nak baca pun dah jenuh dah. Kan nak menghafal pun dah slow dah, tak sihat dah. Jadi dua nikmat ni selalu orang apa? Orang sia-siakan. Apa dia? Kesihatan nombor satu. Yang kedua, waktu lapang. Tiga dah sibuk sekarang ni, dah waktu dah suntuk dah, baru nak apa? Sibuk dengan Quran kan, yang boleh dapat tak macam kalau dulu kita buat betul-betul dapat banyak dengan berbanding dengan yang dapat masa waktu singkat. Macam mana? Jadi ni kadang-kadang dua nikmat. Sebab tu manusia dia akhirnya terpedaya dengan dua nikmat ini. Kenapa? Dunia telah memperdayakan dia dan syaitan telah memperdayakan dia. Akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia gunakan dua kualiti yang tinggi tadi, waktu sihat dan waktu lapang dia, untuk kerja sesuatu yang sementara saja, singkat. Akhirnya bila waktu dia dah singkat dia tadi, kualiti dia dah kurang, baru dia nak cari sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih tinggi, iaitu Quran tadi. Betul tak? Selalu tak macam tu? Masa muda dia tak nak hafal Quran ni, dah tua pun dia menyesal, kenapa aku tak hafal dulu, betul? Tapi ketika tu dia nak cuba buat, dia jadi dia buat tak? Dia tak mampu nak buat macam kalau tidak dia buat dulu. Dah tua baru sibuk nak belajar baca Quran, masa dulu tak buat, kan? Ketika tu nilai dia tak sama dah. Kenapa? Ni dua nikmat. Ni dua nikmat apa dia? Kesihatan dan waktu lapang dulu dia tak gunakan, singkat. Jadi itulah kerugian. Jadi tetapi kerana rahmatnya Allah ni dia menilai bukannya pada itu. Dia tengok usaha kita yang terakhir lah. Jadi sebab Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, hari ni kita nak bincang Maliki Yaumiddin lah. Maliki Yaumiddin. Tadi kita telah bincang juga. Inilah berdasarkan ayat ni semua sampai sini, ini adalah rukunnya. Apa dia? Rukun syukur. Ayat ni menyuruh kita apa? Bila sebut Alhamdulillahirabbil alamin, macam mana nak faham alhamdulillah? Kenalah kenal nikmat-nikmat Allah yang Allah beri. Kalau tidak, macam mana ucapan alhamdulillah dia tak rasa apa-apa, sekadar melepaskan tanggungjawab, kena ucap saja sebagai muslim. Dia tak nampak satu ucapan itu berkesan, bernilai pada hati dia semua. Dan setelah kenal dia nikmat-nikmat yang banyak tadi, akhirnya dia sedar dan dia akan cari apa? Kenali siapa yang beri nikmat, dia sedar Allah. Seterusnya dia akan buat apa? Baru dia akan betul cara guna nikmat. Dia takkan sia-siakan nikmat. Dia takkan sia-siakan nikmat itu. Dan
Dengan nikmat ini dia akan gunakan juga untuk apa? Supaya orang lain dapat apa yang dirasakan nikmat ni. Dia sebarkan nikmat Allah ni untuk menarik orang kepada apa? Pemberi nikmat tersebut. Untuk semua ni, rukun syukur ni, nak buat ni, nak jadi orang yang bersyukur ni, mampu tak tanpa ada satu lagi? Apa dia? Tidak akan mampu tanpa ada sabar. Sabar, sebab itu syukur dan sabar dia memang dua-dua. Iman ini kata para ulama, al-imanu nisfain. Bila disebut iman itu terbagi kepada dua. Al-iman nisfain. Iman ni terbagi kepada dua. Iman ada dua. Apa dia? Iaitu syukru wa as-sabru. Asyukur dan sabar. Kedua-dua ni lah makna iman. Orang tu tak boleh capai makam syukur kalau dia tak sabar. Dan orang tu tak boleh capai makam sabar kalau dia tak syukur. Dia tak syukur sempurna. Jadi syukur dan sabar dia mesti ada. Sebab itu bila sebut rukun syukur ni termasuk dalam ni ada kesabaran. Sebab itulah dalam alhamdulillah semua tiba-tiba Allah kata apa? Maliki yaumiddin. Puncak sabar itu bila orang sedar. Macam mana seorang tu boleh sabar? Sebab dia sedar Allah itu Maliki yaumiddin. Bayangkan tak ada Maliki yaumiddin, kita nak tuntut hak kat mana? Dunia ni tak adil tak semua? Ada banyak berlaku keadilan ke tak? Sebab dikawal oleh manusia. Allah bagi hak manusia ni suka hati kamu nak buat apa, tapi ini ujian kamu, tunggu nanti. Ketika itu kamu tak akan diberi hak melainkan semua melalui aku. Jadi Allah kata apa? Maliki yaumiddin. Inilah harapan orang beriman. Orang beriman boleh bersabar. Kenapa? Dia sedar Allah itu Malik, pemilik hari pembalasan. Kamu tunggu. Kamu buatlah apa kamu suka sekarang. Kami boleh sabar di atas keteguhan iman kami. Kami tahu semua akan dihisap oleh Allah. Inilah harapan, inilah sabar. Faham? Bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, inilah maknanya. Jadi sekarang ni kita nak bincang ini, cuba tengok sabar. Sabar lah. Saya padam ni. Ini dapat dah. Agak banyak juga ni lah. Jadi kena ingat ini antara ni sampai Rahman Rahim ni. Kita kena faham 4 rukun. Baik. Seterusnya saya padam. Sabar. Jadi sabar dia ada apa dia masukkan dengan sabar di sini? Ada 3. Sabru, iaitu pertama as-sabru ala taatillah. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar nak taatkan Allah. Yang kedua, bersabar sabru anil ma'siyatillah. Bersabar daripada kembali untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tadi dah beriman dah, kan? Tapi manusia ni cenderung dia nampak dulu dia dah tinggal, dia nak buat balik, dia cenderung ni. Dia nak sabar, tu susah. Nak tahan daripada lakukan balik ulang dosa yang sama, terjebak balik. Ni tahap kedua. Paling tinggi ni lah. Ni paling susah. Ni kedua. Dan yang paling senang sabar sebenarnya adalah yang ketiga. Apa dia? Ala
Musibah. Di atas musibah. Bersabar nak hadapi musibah. Ni yang paling last sekali. As-sabru ala al-musibah. Jadi manusia di dunia ini ujian mereka. Maka orang kafir, orang beriman dan orang kafir dua-duanya diuji. Dua-duanya diuji. Jadi ujian itu maka manusia perlulah bersabar menghadapinya. Jadi selalu yang kita faham sabar bila hadapi apa, kita rasa sabar musibah. Sedangkan ini sabar yang paling rendah. Dan ini sabar ini kepada semua. Sabar ini sabar yang umum. Orang yang imannya lemah ke, bahkan orang kafir juga boleh sabar hadapi musibah. Betul tak? Boleh sabar juga, kan? Dan tapi orang beriman lah yang musibah ni cara sabar yang paling tepat lah. Itu sabar cara orang beriman. Baik, jadi sabar di atas musibah ni Allah sebut contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Surah 2, 157. Jadi bagi orang beriman, Allah dah berikan dia punya caranya. Orang kafir macam mana pun konon dia sabar dengan dia kawal emosinya, tapi tak kena cara, sabar itu tak dinilai di sisi Allah lah. Sebab dia kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Maka rugilah mereka. Jadi orang beriman ni seringan-ringan sabar, dia boleh bersabar dengan ini pun alhamdulillah. Surah 2 ayat 157. Apa Allah beri cara orang beriman dikira sabar? Antaranya kita tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 156. 156 saya bacakan ya. Jadi daripada 155 lah, 155, walana beluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada khauf, rasa takut. Jadi orang beriman lah yang Allah akan uji dengan ini. Dan kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada rasa ketakutan, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kurang harta benda, wal anfus, dan juga jiwa, was samarat, dan juga perniagaan, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Orang sabar iaitu siapakah? Alladzina idza asabathum musibah, iaitu orang-orang apabila musibah menimpa mereka, apa mereka kata? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kata sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami ini apa? Akan dirujuk kembali, akan dihisap. Raji'un ni maksudnya kembali untuk ditimbang segala-galanya yang kami lakukan. Itulah orang yang sabar. Jadi yang pertama ni kan. Jadi sabar ni apa yang kita tahu macam mana? Jadi pertama sabar dia jaga lisan. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pukulan pertama. Ketika zaman Nabi ada seorang wanita yang kematian anaknya, jadi dia menangis. Tu Nabi tegur dia tak sedar itu Nabi sebab dia dah emosi. Dia kata kamu tak tahu apa yang menimpa aku, senanglah cakap. Seolah macam itulah, macam kita hari ni lah kan. Kita pujuk bolehlah cakap, kamu tak tahu, kalau kamu kena baru kamu tahulah apa rasa kan. Ketika itu, lepas tu dia sedar, orang beritahu itu Nabi tadi. Dia pun alamak, minta maaf saya dah sabar sekarang. Dia kata innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika mula tadi. Kalau kamu tak kata apa-apa, kamu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tenang, itulah sabar. Tapi kalau kita rasa mula lagi, geram, habis dah, hilang, tak ada nilai sabar. Ni yang pertama, tak ada nilai sabar lagi, dah rugi lah. Jadi ramai yang terlepas nilai yang itu. Jadi Allah akan uji manusia dengan yang terutamanya dalam ayat ni cerita pasal orang beriman. Allah akan uji orang-orang beriman dengan
hal-hal tersebut, hal-hal yang disebut ni, iaitu rasa takut, kelaparan, hilang harta, hilang nyawa, dan juga hilang sumber pendapatan. Samarak ni berlaku tak kita hari ni? Berlaku lah. Hari ni diuji. Kita diuji dengan apa? Uji dengan apa? Antaranya COVID kan. Apa kita punya reaksi kaum muslimin? Betul ke selalu tersilap? Kita salahkan siapa? Kita salahkan siapa? Kita salahkan China, kita salahkan Amerika. Salah siapa lagi? Semua orang kafir lah kita salahkan. Betul? Kan? Sepatutnya orang beriman apa sikap dia? Bila disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disalahkan orang lain tak? Dia ada tak sikap lepas ni dia nak sana ataupun dia muasabah diri? Ayat tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepatutnya menyebabkan seorang yang sebut tu dia buat apa? Dia tengok orang lain ke dia tengok diri dia? Dia tengok diri dia. Ayat ni untuk mati je ke untuk musibah? Ada tak sebut mati kat sini? Tak ada. Ayat ni sebenarnya untuk musibah, tapi kita bila sebut bila orang mati je. Tak sedar betul. Setiap musibah disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menunjukkan apa? Supaya orang itu bersyukur, orang itu bersabar, nilai iman dia tinggi ketika itu. Apa saja musibah sekecil-kecil mana pun disebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada masalah. Itu semua takdir Allah. Kita memang milik Allah pun. Apa saja Allah nak buat kepada kita itu haknya. Dia nak meninggikan darjat kita, dia nak kafarah dosa-dosa kita semua. Kita kena sedar yang tu. Jadi cuba tengok contohnya, Allah mengajar kaum muslimin dahulu masa perang Badar, dalam surah 2 ayat 165. Surah 3 165. Pukul berapa kita habis Ji? 8.30 ke awal lagi? Syak pukul berapa saya lupa 8? 11? Awal Okey, tak apa, kita cuba cepatkan. Okey, baik. Teruskan. Surah 9 surah 3 ayat 165. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalamma asabatkum musibah, dan mengapa ketika telah menimpa kepada kamu musibah, qad asabatum dan kamu rasa hairan ditimpa musibah ketika perang Uhud ni. Kenapa ketika musibah ni kamu rasa hairan? Sedangkan qad asabtum mislaiha, sedangkan telah menimpakan kamu telah menimpakan musibah ni dua kali yang serupa kepada orang kafir. Ketika sekarang ni cerita tentang perang Uhud yang kaum muslimin diambang kekalahan lah. Kenapa ramai yang mati? Siapa yang wafat ketika ni? Syahid 70 orang, para sahabat syahid ketika perang Uhud. Tetapi Allah kata, kenapa kamu nak hairan ditimpa musibah, sedangkan dulu kamu telah menimpakan kepada orang yang kamu lawan itu kafir, itu lebih hebat musibah mereka menimpa mereka dua kali ganda daripada apa yang musibah yang menimpa kamu sekarang. Kamu mati 70 orang je. Quraisy dulu yang perang masa perang Badar sebelum ni mati berapa orang? 70 juga. Dia pun mati 70 orang. Dan dia ditawan juga 70 orang. Berapa kali ganda? 70 campur 70? 140 orang. Itu maksud ayat ni. Jadi kita baca ayat ni kita faham tak sebenarnya? Ayat ni kita kena faham. Jadi kultum anna hadza. Jadi kadang kamu bertanya-tanya sama sendiri, kenapa berlaku demikian? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni boleh jadi macam ni? Tak boleh terima hakikat. Jadi kita orang muslim seolah tak boleh terima hakikat. Siapa salah? Kita ni ekonomi lah kita salahkan semua. Siapa yang salah ni sebenarnya? Orang kafir memang kerja dia buat itu. Yang salahnya siapa? Kamu yang tak buat kerja. Pernah tak kita yang kita salah? Kau orang Islam ni kerja dia salahkan orang. Dia tak buat kerja pun. Dia tak peduli pun ni nak tegakkan kalimah Allah betul-betul. Dia sibuk dengan kerja-kerja dia kat dunia juga. Dia rugi.
Jadi seolah bila berlaku je apa-apa, betul tak sikap macam tu? Anna haza, kenapa ni? Kamu lah ni, itulah ni, kerajaan lah ni, itulah ni, semua macam tu. Muhasabah diri sendiri. Apa kita buat dengan Quran ni? Kita peduli apa sebenarnya selama ni? Apa usaha kita sendiri? Kan? Apa peranan kita sebagai Muslim tadi yang kata nak ni dua-dua ni kita nak nilai, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pernah tak muhasabah yang tu? Tapi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni Jadi soal persoalkan anna hadza. Lalu Allah kata apa? Qul huwa min indi anfusikum. Ucapkan wahai orang beriman, semua ini sebab salahkah kamu? Kalau pernah menimpa ni semua sebab salahkah kamu? Kenapa orang kafir ni nampak ni sekarang ni kita ni makin tersepit? Semuanya salah siapa? Salahkah? Salah kamu. Salah kamu wahai kaum muslimin, salah kamu wahai orang yang mengaku beriman. Kamu tak buat apa-apa kerja. Kamu tak buat kerja apa-apa. Itu. Jadi di sini ini cerita apa? Ini cerita perang Uhud. Mana lagi besar? Perang ini ke ataupun Covid ini? Mana besar? Banding yang cerita ni, yang dalam Quran ni dengan yang Covid ini, mana lagi besar? Rasa-rasa Uhud ni lagi besar, jauh lebih besar. Pahala ni gunung-gunung. Kita nak nilai pun tak boleh. Kalau Uhud ni tak ada Islam sampai ke ni? Ada? Tak ada nilai. Itu pun sebab apa? Sekarang perang Uhud ni sebetulnya pun Allah kata apa? Salahkan diri kamu sendiri. Kita ini kecil-kecil je nak salahkan orang lain. Mereka ni lebih besar lagi musibah timpa. Mereka salahkan diri, musabah diri. Kita ni musibah kecil-kecil je salahkan orang lain. Betul tak? Betul ke tak betul? Tak patut muhasabah diri kita. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa musibah ni menimpa? Kenapa Allah timpakan musibah kepada kita? Sebab apa antaranya? Kenapa ketika ini perang Uhud Allah bagi kekalahan? Ada sebab kan? Apa sebabnya? Ingkari siapa? Mereka ingkari siapa? Ada sebahagian je. Ingkari siapa? Ingkari arahan Rasul. Sikit je. Turun je. Ambil ghanimah. Sikit, sekejap je. Ingkari arahan Rasul. Okey, boleh tak Allah nak buat menang? Boleh. Tapi kenapa Allah tak buat menang? Cuba bayangkan kalau buat menang, lepas ni kaum muslimin akan baiki diri tak? Tak. Dia akan apa? Alah, dulu salah pun kita boleh menang. Lagi banyak tak buat salah. Itu Allah ni jaga kita. Dia nampak kita ni teruk sangat, habis dia bagi musibah supaya kita ni jangan apa? Bersenang-senang lah sangat. Hari ni bertambah-tambah salah kita pun tak sedar. Akhirnya kita seronok je leka. Kenapa Allah bagi lagi musibah, bagi tak bagi baik? Sebab kita dah ulang benda yang sama, tak mahu pernah muhasabah diri. Buat salah lagi. Supaya apa? Terhenti, supaya kita sedar diri kita siapa. Itu tujuannya. Tengok macam ni. Bayangkan kalau biar menang, boleh tak? Hantar je malaikat bagi menang je lah semua. Mati semua. Boleh. Kenapa? Sebab Allah sayang orang beriman supaya apa? Nak bernilai mereka tinggi nanti. Tinggi. Nilai dia tinggi. Kualiti dia tinggi. Cuba bayangkan kita exam. Tak apa, murid tu buat salah. Rahat je lah biar. Kualiti tak murid tu? Tak berkualiti. Itu tujuan Allah turun Covid ni apa? Untuk bagi kita meningkat kualiti orang lebih beriman ni. Dia lebih dekat dengan Quran. Dia lebih nak belajar Quran. Nak sungguh-sungguh nak tadabbur Quran. Tapi kita tak kan? Kalau duk salahkan orang lain, kita akan buat kerja tak? Buat kerja tak? Tak buat lah. Faham tak? Sabar. Hadapi musibah dengan ni lah. Bertambah dekat dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah kita. Jom kita buat kerja. Begitulah kerja kita. Itu kita kena sedar. Itu tanda kita syukur juga kepada Allah. Ni kita bincang sabar di atas musibah tu. Boleh kemudian sebab itu dalam sabar yang seterusnya naik sikit lah. Kita dah sedar salah ni, akhirnya apa? Dia akan bila salah dia akan cuba elak. Okey, as-sabru ala ma'siyatillah. Cuba tengok dalam surah 53 ayat 32. Ya, Allah nak bagi satu kebaikan untuk orang ni. Siapa yang dia sedar diri dia dan dia akan sentiasa jaga daripada dosa-dosa besar, kecil dan apatah lagi besar lah. Dalam surah 53 ayat 32.
Saya bacakan Baca dari 31. Tengok daripada 31 saya baca. Allah sebut walillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di petala langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, supaya ia membalas, memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan dosa, bima amilu, di atas apa yang mereka lakukan sendiri. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan juga Allah nak balas orang-orang yang melakukan amalan yang terbaik dengan kebaikan yang lebih daripada apa yang mereka lakukan. Allah nak balas ni. Siapakah mereka ni? Orang yang buat amalan terbaik, usaha untuk amalan paling berkualiti. Allah nak balas ni, allazina yajtanibuna kabairal ithmi, iaitu orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan buruk di antara sama manusia. Fahsya yang paling besar zina lah. Dan yang besar-besar banyak lagi. Zina, mengumpat, fitnah, sebar kedustaan, semua tu. Mengintip-ngintip orang, tajasus. Lagi apa? Zina tu biasalah semualah. Membunuh, illal lamam. Bunuh tu kabair lah. Illal lamam, melainkan dosa yang tak sengaja, dosa kecil. Dosa kecil. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Inna rabbaka, iaitu dosa kecil ni apa? Al-lamam ni. Apa dosa kecil? Ambil wuduk contohnya. Ambil wuduk kan, tak perasan kata ni sikit ke. Ambil wuduk tu tak hati-hati sangat ke, tak perasan tengah semayang punya ada najis-najis ke apa benda ke. Itu mudah-mudahan Allah ampunkan dengan kita buat. Ambil wuduk tu gugur dosa. Kita salam, assalamualaikum, salam, gugur dosa. Tapi yang lain-lain ni kena tahu taubat. Jadi inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Semuanya Rabb engkau dia amat luas keampunannya. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard. Dia lebih tahu siapakah kamu ketika dia ciptakan kamu dari tanah. Wa iz antum ajinnah, dan ketika kamu dalam janin lagi, kamu tak ada dalam kandungan ibu lagi. Fi butuni ummahatikum, dalam perut-perut ibu kamu. Maka fala tuzakku anfusakum. Point di situ. Macam mana seorang itu boleh sabar di atas maksiat, dia tahan maksiat? Macam mana orang itu boleh sabar dengan maksiat? Apa sabar maksiat ni? Tak lakukan zina, sabar maksiat. Betul? Apakah maksiat yang kita tak sedar? Apa? Mengumpat. Kenapa orang tu boleh mengumpat? Sebab dia rasa diri dia lebih suci daripada orang lain. Sebab tu dia cerita aib orang. Dia tak sedar yang dia tu ada aib. Allah kata lah yang ni, fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan suci diri kamu. Kamu dia cerita orang lain sebab kamu rasa kamu tu suci sangat. Itu dosa besar tak? Umpat. Jadi kata ulama, satu dosa yang dianggap remeh, berterusan dibuat, walaupun dia tak berzina, tak apa semua, apa dia? Dosa dia sama besar macam orang berzina tu. Itu dosa besar. Dosa yang dia buat berterusan dalam keadaan dia aman dengan dosanya, itu adalah dosa kabair. Dosa besar di sisi Allah. Kena hati-hati. Jadi sebab itu akhirnya berlaku. Hari ni banyak tak benda-benda ni berlaku? Saya puasan berita, kita pun tak tahu ni. Hari ni macam-macam manusia dalam media sosial ni ujian kita. Kalau kaum muslimin juga bersikap macam tu, biarlah orang kafir macam tu, kita je buat macam tu. Sebab itu Allah tak akan tolong kita. Selagi kaum muslimin itulah kerja dia, balah dia lebih hebat daripada orang kafir lagi dia buat benda tu. Allah nak tolong tak kaum muslimin ni? Orang beriman? Allah tak akan tolong kita. Allah takkan tolong kita. Itulah dosa yang ramai kita tak perasan. Kan? Dan rasa kita patut buat. Sampai macam tu seolah-olah hari ni. Jadi ini adalah benda yang kita kena hati umpat dan akhirnya ribah lah semua dan sebagainya. Itulah benda-benda jauh daripada hal-hal ni. Ni dosa besar, bukan dosa kecil. Riba dosa besar. Bukan lamam. Riba tu kabairal itsm yang mula-mula tadi. Kan ayat Allah kata apa? Ayat ni allazina yajtanibuna kabairal itsmi. Itu dosa besar termasuk tadi. Fitnah
Kabairul ismi, bukan fawahish, termasuklah tu, besar tu dosanya. Dan sebab itu cara untuk yang ini pula lebih susah daripada ni. Ni musibah kenapa lebih senang? Sebab bila dah timpa, kita boleh elak tak? Terima je lah kan. Tiba-tiba sakit, musibah kan. Ke tiba-tiba boleh lari? Tak boleh lari. Yang ini boleh tak nak buat lagi? Yang ni nak lari atau tak lari boleh pilih tak? Boleh pilih, dia boleh pilih nak teruskan buat ataupun nak berhenti. Nak sabar daripada berhenti senang ke susah? Susah, dia boleh pilih. Yang ni tak boleh pilih. Sebab itu makam sabar yang ini lebih tinggi daripada ni. Sabar meninggalkan yang kita nak tahan ni. Ui, bestnya ni. Best cerita orang ni, best. Nak tahan buat ni lebih tinggi daripada sabar musibah. Musibah ni dia timpa kamu, kamu tak boleh elak lah, terpaksa terima. Tapi yang ini kamu boleh pilih, kamu nak buat teruskan ataupun nak tahan jangan buat. Ini jadi ini kena sempurnakan. Ni seterusnya, sabar atas musibah. Musibah, maksiat. Itulah antaranya. Itulah yang dihiaskan dunia ni. Dunia ni memang dihiaskan untuk seronok buat benda-benda tu. Kan? Memang. Dan seterusnya, as-sabru ala ta'atillah. Ini lebih tinggi. Kenapa? Sikit lagi ya. Last. Kita buka surah 20 ayat 132. Ini contoh lah. 20 ayat 132. Satu lagi para ulama kata apa? Seseorang yang bercerita tanpa sebab tanpa alasan, cerita tentang keburukan orang lain tu, kan? Orang yang bercerita tu dosa dia lebih besar. Dosa dia buat cerita tu menjadi lebih besar daripada dosa orang tu yang buat buruk. Contoh dia cerita orang tu, dia ni teruk kan, dibina apa semua. Bila dia cerita tu untuk aibkan dia, dengan niat bukan untuk lain. Dia adalah syarat-syarat dia. Boleh cerita dengan untuk sebagai apa? Kehati-hatian, itu lain lah. Tapi kalau dia cerita memang untuk aibkan orang tu, dosa cerita dia lebih besar daripada dosa besar orang tu. Faham tak? Kita cerita orang ni zina sebab nak burukkan dia kan, memang betul pun dia buat, okey. Tapi dosa kamu cerita lebih besar daripada dosa dia. Macam mana? Wa iyazbillah. Kita bimbang, takut. Okey, baik. Surah 20 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ini lebih besar. Ini paling tinggi sekali. Dan perintahkanlah ahli keluarga engkau bis-salah, untuk menegakkan solat, untuk solat. Wastabir, bukan wasbir, wastabir, dan bersabarlah dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Sebab dia lagi teruk. Dia tak boleh sabar biasa-biasa. Sebab nak suruh orang buat. Jadi dimasukkan di sini, kenapa lebih tinggi ni? Tadi ni nak tinggalkan sesuatu, kan? Ini sesuatu yang menimpa dan terpaksa terima hadap saja. Yang ini sesuatu yang dia boleh pilih nak buat atau dia nak tinggalkan. Okey. Yang ini sesuatu yang dia nak pergi, mana lagi susah? Ini nak tinggal dan nak pergi, mana lagi susah? Ini lebih tinggi. Jadi ini merangkumi semua sekali. Dalam nak taat Allah akan apa? Akan ada juga nak taat Allah, kena tak nak tinggal maksiat, kan? Satu, nak taat Allah juga dalam tu, ada juga nak kena apa? Ditimpa musibah dalam ketaatan. Sebab tu ni paling besar. Ini adalah semua. Jadi dalam ini dia ada musibah ni dan ni. Dalam kita nak taat Allah ni, nak suruh solat, kadang-kadang ada tipu musibah. Anak ni tadi kita nak suruh solat, dia sakit pula, tapi kena suruh solat juga ni. Macam mana? Sabar. Sebab tu wastabir alaiha, payah nak buat. Lagi apa ni? Banyak lagi gangguan gadget lagi, nak kena suruh dia tinggal dan suruh pergi ke satu tempat yang baik. Payah ke susah? Payah ke senang? Lagi susah. Ini tahap sabar ada tiga. Yang paling besar sabar di atas ketaatan ni. Nak melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab itu Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha.
Kenapa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki kepada engkau. Nahnu narzukuk. Kami nak beli satu rezeki yang melimpah ruah buat siapa yang mampu buat ni. Jadi orang yang ini dia akan dapat rezeki yang paling besar di sisi Allah. Cuba tengok surah jadi wal aqibatu littaqwa, habiskan ayat ni. Dan kesudahan yang baik itu, rezeki yang terbaik nanti akan dapat daripada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi kesabaran yang ini semua, kesabaran ni Allah sebut dalam surah 39 ayat 10. Ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Rabb. Berimanlah kamu dan bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang ahsanu, melakukan terbaik di dunia ini, akan dapat kebaikan. Wa aradullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiru, sesungguhnya tidak lain akan dicukupkan orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, ganjaran mereka tanpa batas. Jadi orang yang sabar, kita tak boleh nilai berapa nilai dia, tak boleh kira. Kalau orang infak, boleh kira tak? Berapa paling Allah sebut dalam Quran? 700 kali ganda, betul? Ada kan? 7 tangkai, 7 kali ganda infak, dan Allah gandakan lagi. Kalau orang buat satu kebaikan, dapat berapa kebaikan? 10 kebaikan. Betul? Boleh kira kan? Sabar ni, orang yang sabar ni tak boleh nak kira, tanpa batas, tak tahu. Jadi dia akan tengok nilai nanti kat sana. Kerana sabar tadi, dia tak tahulah kedudukan dia tinggi mana, tara mana tingginya. Itulah hebatnya sabar. Jadi sabar, pahala dia tanpa batas, tak ada hitungan. Untung sabar. Tapi adalah benda yang paling susah nak buat apa? Sabar. Benda yang paling susah nak buat, sabar. Jadi inilah bagaimana seorang tu dapat sabar. Bila dia baca ayat Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, dia faham ayat Maliki Yaumiddin, memang dia boleh sabar. Allah itu adalah apa? Yang menguasai pada hari bagi hari pembalasan. Hari pembalasan. Kenapa dia patut sabar? Bila dia sedar Maliki Yaumiddin ni, kita buka surah 82 ayat 17 hingga 19. Saya ringkaskanlah terus ayat tu. 82 17 hingga 19. Kita baca ayat ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa ma adraka ma yaumiddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan?
Ad-din maksudnya apa? Ad-din dia banyak maksud. Dana maksudnya hutang. Ad-din asal maknanya hutang. Ad-din juga maknanya cara hidup. Cara hidup. Jadi hari ini nak balas kepada din. Nak balas kepada apa? Nak balas kepada din. Jadi balasan itu berdasarkan din lah. Jadi apa maksud ad-din? Al-Islam lah. Din al-Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima, cara hidup yang Allah terima hanya Islam. Jadi hari ini yang dapat balasan baik hanya yang din dia yang Allah terima itu. Hari lain kamu cari balasan lain. Sebab tu nanti siapa yang menyembah bulan, siapa yang menyembah matahari, ada di akhirat nanti ada matahari dan ada bulan sekali. Dia akan pergi menuju ke matahari dan bulan. Siapa yang buat kerana orang, dia akan Allah suruh apa? Kamu pergi kepada dia, minta balasan kat dia. Siapa yang buat tadi amalan ni kerana seorang, orang lain, kamu syirik dengan niat matlamat, Allah akan pergi cari kat dia, suruh orang tu balas. Orang tu pun tak boleh nak balas. Sebab apa? Dia pun nak Allah balas. Ketika itu baru sedar. Jadi sebab tu akhirnya apa? Bulan dan matahari itu semua dengan orang-orang tu sekalian kan dicampak masuk dalam neraka. Siapa sajalah. Jadi kita, tujuan kita buat untuk apa? Kita akan Allah suruh minta kat orang tu. Sebab apa? Kenapa dulu kamu buat? Sebab dia dulu kamu rasa macam dia boleh balas macam-macam kan. Jadi hari ni aku tak bertanggungjawab, kamu pergi cari kat dia. Itulah hadis. Jadi siapa yang betul-betul ikut, maksudnya dia adalah tauhidkan Allah, Islam, buat semua kerana Allah. Kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din. Dan tidaklah manusia itu diperintah untuk buat amalan melainkan semua ikhlas hanya untuk siapa? Allah dalam din dia. Faham? Kita baca surah Al-Bayyinah selalu. Al-Bayyinah ayat tu. Jadi semua memang untuk itu. Siapa yang buat untuk selain tu apa? Kamu pergi cari kat dia nanti akhirat. Allah tak nak bertanggungjawab. Jadi ada ayat ni. Sedangkan ayat ni apa Allah kata? Tahukah kamu apa itu hari ad-din? Summa ma adraka ma yaumiddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Pada hari seorang pun tak memiliki dirinya sendiri sikit pun. Seorang pun yang tak berkuasa untuk apa? Mulut dia untuk dia mencakap ikut suka dia nak tipu, tak boleh dah. Sebab apa? Saksi je siapa? Saksi ada banyak, sangat banyak saksi ketika tu. Hari ni mungkinlah limit 4 orang saksi yang nak cari. Saksi di akhirat apa? Tak payah cari jauh-jauh dulu. Saksi akhirat akan didatangkan yang lain-lain. Tapi saksi akhirat pertama sekali tak payah cari jauh. Segala kulit ini adalah saksi. Kulit akan ditanya. Kulit akan cakap. Sebab itu bila kita nak buat maksiat ni, kita kena tengok dulu kat badan kita. Selagi ada kulit, jangan buat maksiat. Sebab nanti dia akan cakap. Sedar. Itu je paling senang sekali. Kita tengok, kulit ada lagi ni. Nanti kulit ni cakap. Faham? Kalau orang tu beriman dengan tu, dia senang. Cuba tengok dalam surah 41. Surah 41 ayat 19. Hingga 22. Saya baca terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah pada hari musuh-musuh Allah diheritkan neraka lalu mereka dipisah-pisahkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, saksilah ke atas mereka pendengaran mereka, penglihatan-penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka disebabkan apa, dengan apa yang mereka buat dulu. Di kulit saksi. Ni antara saksi yang bukan ini je saksinya. Saksi nanti anak-anak, isteri semua ada saksi juga je saksi. Tapi yang mula-mula sekali menggerunkan apa yang ada di badan kita sendiri bukan di bawah perintah kita lagi. Dan 21 ayat 21 apa
orang-orang ni akan buat, orang yang deraka ni akan waqalu li junudihim, dan mereka li juludihim, dan mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi pendakwa aku sekarang ni. Alaina maksudnya syahidtum alai, maksudnya kamu mendakwa aku sekarang. Kenapa sekarang ni kamu menjadi pendakwa kepada saya, bukan pembela? Dulu saya bela kamu. Macam mana saya cara bela tu? Dulu saya beli pemutih muka, saya beli ni semua, saya jaga, saya sabun dulu ni. Kamu ni tak sedar ke? Sekarang ni kamu dakwakan saya balik. Faham tak? Begitulah keadaan dia. Jadi kulit akan jadi saja. Qalu, jadi mereka kulit jawab, antaqanallahu allazi antaqa kull syai'. Allah yang dulu mencipta sesuatu di dunia dulu untuk berkata-kata, bercakap. Jadi Allah sekarang di akhirat boleh buat cipta sesuatu yang kamu sangka tak boleh cakap, menjadi bercakap. Dunia dulu pun Allah boleh buat benda tu bercakap. Kan? Allah yang cipta dia. Jadi hari ni Allah boleh cipta yang lain lagi. Allah buat, dulu kamu anggap kulit tak boleh cakap, hari ni dia boleh cakap. Kulit tu jawab, wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dia lah yang cipta kamu masa kecil pertama-tama kali. Wa ilahi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi bila orang yang sedar ini semua, dia sentiasa nak buat apa? Dia sentiasa jaga. Dia akan syukur kepada Allah dan akan sabar di atas semua ni. Nak taat Allah, nak syukur tadi tu, mesti ada sabar. Syukur nak kena guna nikmat kan? Nak guna nikmat, nak kata-katakan, tak boleh tanpa tak sabar. Dia mesti sabar. Jadi dia mesti dua-dua ada, syukur dan sabar. Sebab tu yang paling penting sekali di antara semua tadi ni, atas ni adalah yang ni, Maliki Yaumiddin. Tak berguna kalau kita ni ambil semua, tahu Allah ni Rahman, tapi tak yakin hari pembalasan. Kita duk kerja, sibuk je tadi. Jadi tak sedar yang ini semua akan dihisap. Yang ini penting, Maliki Yaumiddin. Jadi bagi manusia ni, yang mesti sedar hal ini. Akan ada saksi-saksi yang akan dibawa. Baik. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah pada minggu yang seterusnya kita akan sambung kepada apa tindakan kita selepas ni. Kita dah tahu dah, ini rukun syukur. Dan syukur itu mesti ada juga rukun apa? Sabar. Ingat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi Allah itu cipta tadilah semua nikmat-nikmat yang kita dah bincang sebelum ni. Dan tidaklah syukur itu boleh sempurna tanpa ada sabar. Sabar ada berapa tahap? 3. Apa sabar paling sukar, yang paling tinggi martabat dia? Untuk taat. Nak bangun malam ni, orang tidur kita nak bangun. Hoi, kalau tak boleh sabar, tak boleh bangun. Layan tidur je. Kan? Lepas tu dia boleh fikir apa? Dia boleh fikir, aku dah banyak buat amalan dah, ini tak buat. Tak apalah, itu sunat je. Betul tak? Jadi itu sabar tu. Macam mana nak buat? Dia nak korbankan nikmat tidur tadi. Bukan senang. Sebab tu ni paling tinggi. Yang kedua, sabar di atas apa? Elak maksiat, jaga daripada terjerumus dalam lembah maksiat. Umpatnya yang kecil-kecil tadi ni, yang tak sedar, dia rasa seronok buat je. Dia rasa dia dah buat amalan lain yang besar. Jadi dia remehkan dosa-dosa kecil. Nak sabar nak buat dosa kecil ni bukan mudah. Dan yang ketiga, sabar apa? Bila ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi insya-Allah itu saja. Inilah cerita sedikit tentang Maliki Yaumiddin. Baik. Jadi setelah manusia fahami apa makna alhamdulillah, baru Allah sebut ayat kepada kita. Kita apa? Selepas ayat ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya-Allah nanti kita bincang jika ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah izinkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.